Okay, so dalam tajuk ini awak sudah belajar indeks logaritma dan awak sudah tahu hubungan antara mereka. So hari ini kita akan pergi kepada yang ketiga, set. Ketiga, set. Okay, sebelum cikgu ajar apa itu set, kita kena tengok sikit istilah. Kita kena faham sikit istilah dia. Okay, cikgu kena mula dengan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan tahu kan? Ada point punya. Okay, secara amnya nombor perpuluhan ada dua jenis. Sejenis kita boleh tukar kepada pecahan, sejenis tak boleh tukar kepada pecahan. Okay, cikgu tanya awak. Kalau cikgu bagi awak 0.587, ini boleh tukar kepada nombor perpuluhan ke tak boleh? Boleh tukar kepada pecahan ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ada? 0.587. Boleh tak awak ubah kepada pecahan? Boleh. Hai, budak boleh kan? Jadi apa? Jadi 0.5 per 1. 0.587 per 1. Tukar kepada pecahan jadi apa? 0.587 Belum per masih 1. kosong point. Ini nombor perpuluhan. Cikgu minta ubah kepada pecahan. Berapa per berapa? Budak sekolah rendah buat benda ini. Yang ada 100, 1000, 10,000 bawah tu. 5.87 per 10. Kalau itu tak panggil pecahan lagi sebab masih ada point. Nak hilangkan point. Bila cikgu cakap pecahan, dia tak boleh ada point sudah. 587 per 1000. Ini yang budak sekolah rendah buat begia kan. Ada berapa titik perpuluhan bawah itu bagi je ada berapa kosong. Kalau jenis ini kita kata nombor perpuluhan ini boleh tukar kepada pecahan. Okay? So untuk nombor perpuluhan yang boleh tukar kepada pecahan, so bila kita tulis nombor itu dipanggil ialah nombor nisbah. Nombor nisbah. Boleh So biasanya kalau cikgu bagi satu nombor perpuluhan yang memang putus punya, dia memang ialah nombor nisbah. Okay. Tapi ada masanya pun kita pernah nampak nombor perpuluhan yang jenis tak putus. Contohnya awak tekan kalkulator selalu jumpa nombor ini. Betul tak? Point 33333. Kalau cikgu suruh awak tulis dalam pecahan, siapa tahu? 0.33333 kalau tulis dalam pecahan apa dia? Siapa tahu? 1/3 kan cikgu? 1/3. Macam mana tahu? Tembak aja. Kalau kosong yang selalu kita jumpa satu lagi. 0.66666666 itu berapa? Siapa tahu? 2/3. 2/3. Kenapa awak tahu? Memang main cuba aja kan? Okay. So untuk nombor perpuluhan yang jenis dia tak terhingga, maksudnya dia tak putus. Tapi biasanya awak akan nampak nombor itu ada ulang. Contohnya ini, 0.33 ataupun ini dia mungkin ulang dalam 2 digit. 0.232323. Ataupun jenis ini, mula-mula dia tak ulang tapi belakang dia mula ulang. Contohnya 0.1 tak berulang tapi belakang sudah 232323. Ini jenisnya. Nombor perpuluhan yang tak terhingga. Maksudnya sebenarnya dia tak habis tulis. Dan berulang. Maksudnya ada digit berulang. Maksud saya macam ni. Cikgu tulis dot 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 di belakang. Tapi walaupun cikgu tulis dot dot dot, awak boleh agak apa nombor di belakang dia. Contohnya cikgu tulis ni kan 0.333 dot dot dot. Suruh awak sambung sendiri, awak tahu. Oh cikgu belakang tu ialah 33333. Itu maksudnya nombor perpuluhan yang tak terhingga tapi dia berulang. Okay. Nombor perpuluhan ada yang tak terhingga ada dua jenis. Sejenis dia berulang, sejenis dia tak berulang. Okay. Yang jenis tak berulang contohnya contohnya 1.414213 dot dot dot. Kalau cikgu tulis macam ini untuk awak tahu dot 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 belakang ialah apa?
Tak tahu kan sebab tak nampak pattern dia. Okey. So kalau jenis ini tak masuk dalam kumpulan inilah. Kumpulan ini dia mesti walaupun tak terhingga tapi kita boleh agak apa nombor di belakang dia sebab kita nampak pattern ulang dia. Okay. So jenis ini dia boleh tulis dalam pecahan. Dia boleh tulis dalam pecahan, maka dia dianggap sebagai nombor nisbah. Nombor nisbah bukan apa yang kita nak bincang hari ini sebenarnya. Okey, tapi cikgu beritahu kamu juga sajalah. Okey, untuk nombor yang tak terhingga tanpa ulan, cara tulis dia, okey cikgu enlarge untuk kamu. Cara tulis dia ada berapa jenis? Sejenis tulis macam inilah 0.333 dot dot dot. Okey. Tapi bila awak tulis dalam keadaan macam ini, orang sendiri pergi tengok, mana yang berulan? Awak kena kaji sendiri. Okey. So satu cara lagi kita boleh tulis ialah kita tulis macam ni. 0.3, lepas tu kita tahu digit 3 akan sentiasa berulang kan. So cikgu bubuh satu titik di atas. Maka bila cikgu nampak nombor ini, cikgu faham maksudnya 0.3333333. Sama ada awak bubuh satu titik ataupun awak bubuh satu garis. So benda ni bukan kotor memang macam tu. Okay. Contohnya nombor bawah ini yang kita nampak 232323 kan. So cara kita akan tulis 0.23 dan dua-dua digit ini cikgu letak titik di atas dia. Okey, kalau kita pakai teknik buat garis punya maka kita buat garis panjang. Untuk supaya bila orang baca ini dia faham. Okey, maksudnya 0.232323. Okey, dan seterusnya. Boleh Okey, kalau kamu tengok nombor ketiga, dia ulang 2323, 0.1 tak ulang kan? So bila 0.1 tak ulang, angka 1 atas tu awak nampak tak ada digit, tak ada titik di atas dia. So orang akan baca 0.1 23 23 23 23. Dia tak mula baca daripada 1. Kalau bubuh garis dia akan bubuh macam inilah. Faham tak? Okay. Contohnya kalau cikgu tulis macam ini. 1.25 titik. Okey, nombor ini sebenarnya macam mana? Sebenarnya macam mana? Okey, dari bawah. Kalau cikgu tulis 1.25 bubuh titik di atas 5, maksudnya nombor ini sebenarnya ialah 1. Nombor ini. Saya tak faham. Maksud saya di sini, untuk nombor perpuluhan yang tak terhingga, maksudnya ada banyak nombor di belakang, kita tak habis tulis. Tapi dia jenis berulang. Maksudnya dia ada pattern di situ. Okay? Cara penulisan dia ada 3 jenis. Sejenis, jenis kedua, jenis ketiga. Okay, jenis pertama macam biasa apa yang awak buat lah, tulislah. Tulis sampai orang nampak pattern dia. Contohnya awak tulis 0.333, orang nampak, oh dia ulang di digit 3. Tapi jenis ini akan menyebabkan orang itu kena duduk situ tengok dia ulang di mana. So satu cara yang kita boleh buat di mana kita beritahu orang di mana tempat ulang dia. So digit yang berulang dia bubuh titik di atas dia. So akan nampak ini ialah 0.3. Apa yang ulang? 3 yang ulang. So 0.3333333. Bila jenis ini apa yang ulang? Titik digit 2 dan digit 3. Sebab dua-dua digit atas itu ada titik. So cikgu akan baca 0.23232323 dan seterusnya. Faham maksud saya? Kalau ini, awak tengok 2 dan 3 saja ada titik di atas. 1 tak ada. Maksudnya digit 1 tak berulang. So nombor yang kita ada 0.1 23 23 23 23. Okay. So kalau cikgu tulis 1.25, 5 saja ada titik di atas. Maksudnya digit apa yang berulang? 5. Ya. Nombor ini akan jadi apa? 1.25 sebenarnya maksudnya 1.2 555. 555 dan seterusnya. Boleh? Okey, dan satu lagi cikgu kena beritahu kamu dalam matematik dan seterusnya buat 3 titik saja. Bukan macam awak buat karangan BM. Okey, Ali pun termenung. Nak kata dia termenung lama buat titik banyak kan? Tak Dalam matematik bila kita kata dan seterusnya bubuh 3 titik saja.
Itu simbol matematik. Tak lebih, tak kurang. 3 titik. Boleh ya? Itu kalau cikgu pakai titik. Kalau cikgu pakai garis, maka kita akan buat satu garis untuk memberitahu orang dari mana sampai mana digit dia berulang lah. Boleh ya? Okey. Kalau orang bagi satu nombor perpuluhan, contohnya tadi cikgu bagi kamu nombor ini, macam mana nak tulis dalam pecahan? Sebenarnya ada beberapa cara. Okey, ada beberapa cara, tapi tadi sebab cikgu mengajar ini terlalu lama, mengajar latihan sebelum ini terlalu lama, so cikgu tak terangkan. Kalau siapa peminat, awak boleh tengok buku teks untuk tajuk ini, dia ada terangkan macam mana dapat jawapan ini. Okay? Kalau awak nak pergi tengok, tengoklah. Tapi tak tengok pun tak apa. Nanti kita akan ada satu tajuk di mana dia akan ajar kita satu rumus. Okay? Dia akan bagi kita satu rumus untuk kita ubahkan nombor perpuluhan jenis ini kepada pecahan. Sebab tadi kita tahu 1/3, 2/3, kita main tembak aja kan. Kalau cikgu bagi contohnya ini 0.1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Suruh awak ubah kepada pecahan, awak tak erti. Awak tak erti. So kita ada rumus sebenarnya, tapi akan belajar dalam tajuk yang lain. Tapi untuk tajuk ini dalam buku teks kita, dia ada ajar satu cara. Kalau peminat boleh pergi tengok, tapi kalau tak tengok pun tak ada masalah. Tak tengok pun tak ada masalah. Okey, itu ialah nombor perpuluhan yang boleh tulis dalam pecahan. Kita panggil dia sebagai nombor nisbah. Sebenarnya bahagian ini bukan benda yang kita nak belajar hari ini. Yang kita nak belajar hari ini ialah nombor perpuluhan yang tak boleh tulis kepada pecahan. Nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah ialah nombor yang tak boleh tulis dalam bentuk pecahan. Di mana A, B kita bukan integer. Dan nombor tak nisbah ni sebenarnya ada banyak. Ada banyak. Hanya apa yang kita nak ajar hari ini ialah set. Ialah set. Itu apa yang kita nak belajar kita. Tajuk kita set. So set ialah sejenis nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah. Okey Okey. Okey. Lepas tu cikgu terangkan apa maksudnya set pula Okey, ini baru konsentrate hari ini Okey, set ialah nombor dalam bentuk punca kuasa. Ini bentuk dia. Sebenarnya kita pernah jumpa sudah. Kan kita pernah jumpa benda-benda macam ini. Kita pernah jumpa nombor-nombor macam ini kan? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya 8. Punca kuasa 3 bagi 8 kan? Waktu itu kita sebut macam inilah. Okey. So di sini set adalah nombor-nombor jenis ini. Tapi, ada tapinya. Bukan semua nombor jenis ini dipanggil sebagai set. Susah pula ya. Okay. So dia punya penerangan macam ini. Okay. Dia ialah nombor yang tulis dalam bentuk punca kuasa. Okay. Nombor A dalam ini mesti integer positif. Maksudnya cikgu tak boleh tanya awak negatif 8. Okay. Kalau ini dia bukan set. Sebab dia mesti integer positif. Okay. Lepas tu dia tak dapat dipermudahkan dengan menghapuskan punca kuasa. Okey, cuba kamu tekan kalkulator, apa jawapan untuk ini? 2. Maksudnya, punca kuasa 3 bagi 8, dia boleh dipermudahkan. Bila kita nak buang punca kuasa, kita dapat nombor 2. Maka ini juga bukan set. Okey. Katakan punca kuasa 3 bagi 7. Cuba tekan kalkulator. Dapat perpuluhan. Dapat perpuluhan. Perpuluhan itu ada pattern tak? Tak ada. Tak ada nampak pattern dia kan? So kalau nombor macam ini, baru kita kata nombor ini ialah nombor set. Boleh? Punca kuasa 3 bagi 7 ialah satu nombor set. Boleh? Cikgu ulang balik Set ialah satu nombor yang kita akan tulis dalam bentuk punca kuasa. Punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 4, okay, dan sebagainya. Okay. Di mana di dalam ini mesti integer positif. Dan set ini kalau kita tekan kalkulator, dia tak dapat bagi kita satu jawapan yang ringkas. Okay, macam tadi. Set punca kuasa 3 bagi 8, dia boleh diringkaskan jadi 2. Tapi kalau punca kuasa 3 bagi 7, kalau saya tekan kalkulator, saya dapat satu nombor perpuluhan yang tak terhingga, tapi dia tak berulang.
Nombor-nombor jenis ini kita panggil dia sebagai set. Okey, dan cara nak sebut dia. Okey, macam tadi cikgu sebut dia sebagai punca kuasa 3 bagi 7 kan. Okey, tapi sebenarnya kita boleh baca sebagai set 7 peringkat 3. Boleh? Set nombor ini. So kalau untuk ini kita akan baca set 7 peringkat dia 3. Okey. Dan bila cikgu bagi ini. Okey, ini cuba tekan kalkulator, tengok boleh dipermudahkan ataupun tidak. Punca kuasa 2 bagi 8. Boleh dipermudahkan? Tak boleh. So, ini ialah set lah. Boleh? Dia tak dapat dipermudahkan. So, dia ialah set. Okey, cuba baca. Macam nak baca dalam keadaan set. Kalau biasa kita kata punca kuasa 2 bagi 8 kan? Tapi kalau cikgu nak baca dalam set, macam mana cikgu baca? Set 8 peringkat 2. Set 8 peringkat 2. Boleh Hanya macam biasalah. Orang matematik dia jenis malas bila orang matematik. Okay? So bila set 8 peringkat 2, macam biasa. Punca kuasa 3 kita mesti tulis 3. Punca kuasa 2 kadang kita tak tulis 2 kan? Dalam matematik. Kalau cikgu tulis macam ini, awak tahu tak ini punca kuasa berapa? Tahu. Punca kuasa 2 kan? Tapi kalau cikgu punca kuasa 3, punca kuasa selain daripada 2 tu cikgu mesti tulis. Tak tulis orang tak tahu. So bila cikgu baca nombor ini, baca tadi kawan kamu baca lah. Sepatutnya kita baca set 8 peringkat 2. Kita pun boleh curi tulang lah. Baca saja set 8. So bila awak sebut saja set 8 orang faham. Itu peringkat 2. Boleh? Tapi kalau jenis peringkat lain punya mesti sebut. Set 7 peringkat 3. Set 16 peringkat 5. Itu mesti sebut. Hanya kalau punca kuasa 2 kita boleh tak sebut. Kita boleh sebut saja set 8. Orang faham lah. Kalau awak cakap set 8 itu maksudnya punca kuasa 2. Boleh? Okey. So kita tengok latihan 4.2.1. Okey, sebab cikgu tidak ada masa nak terangkan. So kamu hanya buat untuk ini aja 0.6, 0.125. Macam mana ubah dia kepada pecahan terringkas. Okey, soalan B, D dan E sebenarnya dia ialah kumpulan ini. Dia ialah kumpulan ini nombor perpuluhan yang tak terhingga dan ada dan berulang. Dia pun boleh tulis dalam pecahan terringkas. Tapi cikgu tak ajar sebab benda ini bukan yang penting di sini. Sebenarnya kita akan jumpa lagi dalam tajuk lain. So kalau siapa peminat baca dalam buku dan awak nak cuba, boleh cuba. Maka personal message saya, pertanyaan saya, jawapan betul ke salah. Okay? Tapi untuk kelas, awak hanya perlu jawab 1A dan 1C. Dan untuk jawab ini, pakai saja pengetahuan yang awak belajar dalam skora rendah. Macam tadi. Per 100, per 1000. Tapi cikgu minta pecahan itu mesti pecahan terringkas. Perlu pecahan terringkas. Sebenarnya soalan ini tekan kalkulator pun dia bagi awak jawapan. Boleh Okey, lepas itu soalan 2. Cikgu tanya awak, adakah ini merupakan set ataupun tidak? Awak jawab ajalah yes or no. Adakah ini merupakan set ataupun tidak? So kamu ingat tarifan dia, dia hanya akan dipanggil set. A dia mesti integer positif, dia tak boleh dipermudahkan. So kalau awak kata dia bukan set, mungkin alasan awak A itu bukan integer positif. Ataupun awak boleh cakap ialah sebab dia boleh dipermudahkan dengan dia boleh dipermudahkan menjadi apa. Kalau alasan awak ialah tidaklah. Kalau alasan awak ialah ya, maka pakai saja standard dia. Sebab A ialah integer positif dan tidak boleh dipermudahkan dengan menghapuskan punca kuasa. Boleh Dan biasanya senang kita nak semak dengan kalkulator, adakah itu merupakan set ataupun tidak, ialah awak tekan kalkulator macam tadi. Awak tekan aja. Kalau awak keluar nombor perpuluhan yang tidak terhingga dan tak berulang, itu ialah set.
Maksud saya untuk soalan ini untuk soalan ini, kalau awak nak cepat tahu dia ialah cert ataupun tidak, tekan terus dalam kalkulator. Kalau awak dapat nombor perpuluhan yang tak yang tak terfinger, maksudnya banyak tulisan di belakang dan tak berulang, awak tahu itu ialah cert. Alasan pakai standard lah, pakai standard. Boleh ya? Itu soalan 2. Jawab untuk ABCD. Okey. So sampai sini sempat tak nak masuk hukum tak sempat lah. Okey. So senang aja latihan hari ini Buat soalan 1A, 1C dan soalan 2 ABCD. Boleh? Okey ya? Ada apa nak tanya?